Sejahtera dan Salam Madani Malaysia. Saya Yap Pei Wei Dan saya Teo Sang Ling Kami dari kelas Y6 akan bersama membincang tentang tajuk Ekonomi dan Perpaduan bagi khusus pembinaan negara bangsa. Kod SJHK 1104. Perpaduan amat penting dalam pembangunan sesebuah negara, sama ada negara tersebut merupakan negara maju, membangun maupun sedang membangun. Hal ini demikian kerana kesatuan dan kesepakatan antara rakyat amatlah penting dalam membentuk sesebuah negara maju yang aman tanpa konflik yang menyebabkan berlakunya pertumpahan darah dan mengakibatkan kehancuran negara tersebut. Faktor ekonomi memainkan peranan penting dalam menjaga perpaduan dalam kalangan kaum. Faktor tersebut penting kerana identifikasi kaum berkait rapat dengan status ekonomi serta pekerjaan yang boleh mewujudkan pergeseran dan ketidakpuasan hati. Ini akan menjadi punca konflik dan menimbulkan isu perkauman seterusnya menyebabkan hilang kepercayaan. Proses pengembangan ekonomi telah dirangka untuk membolehkan semua kaum mengetahui semua bidang dan peringkat kegiatan ekonomi. Untuk mencapai hasrat tersebut, kerajaan telah mengambil langkah dengan mengintegrasikan ekonomi. Beberapa dasar pembangunan telah digubal seperti dasar ekonomi baru, dasar pembangunan nasional dan lain-lain dasar pembangunan ekonomi negara. Dasar-dasar ini diambil untuk memastikan pembangunan yang seimbang bagi sektor-sektor utama ekonomi untuk membolehkan pertumbuhan lebih sama rata dan saling melengkapi. Tujuan dasar-dasar ini diperkenalkan adalah kerana kerajaan sentiasa berusaha untuk meninggikan taraf hidup rakyatnya. Dasar-dasar ini juga merupakan satu usaha kerajaan untuk melibatkan semua rakyat menyertai pembangunan negara supaya negara boleh mencapai kemajuan yang lebih membanggakan. Dengan terhapusnya gejala perbezaan fungsi ekonomi mengikut kaum akan dapat melahirkan perpaduan dalam kegiatan ekonomi dalam kalangan rakyat berbilang kaum. Ini akan meninggikan lagi taraf pembangunan ekonomi negara. Dasar ekonomi baru yang memalamatkan perpaduan negara melalui proses pembasmian kemiskinan dan penyusunan semula masyarakat di dalam konteks keselamatan negara yang kukuh. Segala program pembangunan negara dan dasar kerajaan semasa yang diperkenalkan adalah dirancang dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan-tujuan di atas. Usaha ini memerlukan bukan sahaja yang didier dari kerajaan dan tangannya, malah ianya memerlukan perubahan sikap, tenaga dan pemikiran rakyat dari sektor swasta. Dasar ekonomi baru juga dibentuk menerusi Majlis Perbandingan Negara sebagai jentera penggerak untuk membasmi kemiskinan dan menyusun semula masyarakat. Majlis Perbandingan Negara juga telah mencadangkan kepada kerajaan untuk mewujudkan Jabatan Perpaduan Negara untuk melaksanakan aktiviti berbentuk muhibah. Majlis Muhibah dan Pejabat Muhibah di peringkat pusat, negeri, daerah dan kawasan telah ditubuhkan di bawah peruntukan Peraturan-Peraturan Perlu 1969 yang telah diwatakan pada 18 Julai 1969. Rancangan-rancangan pembangunan di bawah DEP adalah seperti yang kita ketahui disusun dan dijalankan menerusi selampang dua mata, iaitu untuk mengurang dan seterusnya membasmi kemiskinan dengan memperbanyakkan peluang-peluang pekerjaan kepada semua rakyat tanpa mengira kaum serta penyusunan semula masyarakat untuk mengurangkan dan seterusnya menghapuskan pengenalan kaum mengikut fungsi-fungsi. Kemiskinan adalah sebab utama yang menimbulkan perasaan tidak puas hati dalam kalangan rakyat. Yang ini bukan sahaja terdapat di luar bandar, tetapi di bandar juga. Keadaan ini boleh menggugat perpaduan negara kerana masalah kemiskinan adalah mengikut kaum dengan kadar kemiskinan paling tinggi di kalangan orang Melayu yang tertumpu kepada aktiviti pertanian tradisional. Usaha telah dijalankan untuk menyelesaikan masalah sosio-ekonomi dan projek pembangunan telah dirangka supaya dapat mewujudkan peluang pekerjaan untuk semua golongan rakyat yang mangkuk, menambah daya pengeluaran dan pendapatan,
memberi peluang perpindahan orang yang bekerja di sektor yang rendah daya pengeluarannya kepada sektor yang lebih lumayan, mengurangkan jurang perbezaan pendapatan antara kaum, kawasan luar bandar dan bandar dan antara wilayah, memodernkan kehidupan di luar bandar, mewujudkan kumpulan perusahaan dan perdagangan bumi putra, mengadakan suasana pekerjaan yang mencerminkan komposisi kaum di Malaysia dan akhir sekali, memperbaiki taraf dan kualiti hidup rakyat melalui pelajaran seperti kesihatan, latihan, kemudahan-kemudahan infrastruktur dan lain-lain. Kepentingan perpaduan dalam membentuk sesebuah negara yang maju termasuklah mampu meningkatkan ekonomi di sesebuah negara. Dengan wujudnya masyarakat yang aman dan harmoni, mampu menarik pelabur asing untuk melabur dan menjalankan aktiviti perdagangan di sesebuah negara. Kemasukan pelabur asing mempengaruhi kadar pertukaran wang asing yang membantu kepesertaan ekonomi di sesebuah negara. Sejak kebelakangan ini, Malaysia mengalami ketegangan politik yang menyebabkan pelabur asing menarik semula pelaburan mereka di Malaysia kerana risau akan berlakunya sesuatu di luar jangkauan pelabur asing dan seterusnya menyebabkan kerugian kepada mereka. Namun kini, keharmonian yang diwujudkan menyebabkan pelabur asing tertarik semula untuk menyertai pelaburan di negara Malaysia. Hal ini mampu mengelakkan berlakunya peningkatan kadar pengangguran serta kehilangan pelaburan yang bernilai berbilion ringgit dan kesan penganda dari segi penciptaan peluang pekerjaan dan pembinaan infrastruktur. Di samping itu, kepentingan perpaduan kaum dalam masyarakat juga dapat menarik kedatangan pelancong asing ke dalam negara kita. Satu daripada sumber ekonomi negara adalah melalui sektor pelancongan yang dapat menjana ekonomi negara di sesebuah negara. Asas perpaduan yang kukuh dan budaya yang unik, di samping kepelbagaian adat resam yang membentuk identiti sesebuah masyarakat, dapat memikat hati pelancong untuk berkunjung. Sebagai contoh, pelancong amat tertarik dengan kepelbagaian kaum di Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum yang ada seperti Melayu, Cina, India, Kadazan Dusun dan lain-lain etnik yang mempunyai budaya, adat serta tradisi tersendiri yang dapat ditunjukkan kepada pelancong asing. Oleh itu, dapat dilihat bahawa perpaduan bukan sahaja dapat membentuk sebuah negara maju, malah dia dapat menarik kedatangan pelancong asing yang dapat memberikan keuntungan terhadap sesebuah negara. Akhir kata, sudah pasti faktor ekonomi menjadi salah satu indikator kepada perpaduan kaum. Maka, pihak kerajaan khususnya perlu berhati-hati menguruskan pengagihan kek ekonomi secara adil. Setiap mekanisme yang digunakan perlu selasi dan sesuai dengan situasi masyarakat semasa agar nikmat itu terus panas hingga ke petang. Tidak ada gunanya mengumumkan pelbagai peruntukan tetapi kemudian yang dimanipulasi oleh pihak tertentu hingga melahirkan ketidakpuasan hati dan prejudis antara kaum. Tidak ada gunanya merancang ke hulu ke hilir jika lebih menguntungkan segelintir pihak sahaja akibat implementasi yang longgar. Paling enak biarlah semua rakyat merasai nikmat makan isi dan menghirup kuah bersama-sama.